Satu lagi sisi perbincangan yang sering terbuka sekarang apabila kita membincangkan berkenaan dengan vaksinasi adalah keperluan ataupun boleh atau tidak kita memberikan vaksin atau fikir untuk berikan vaksin, pertimbangkannya kepada golongan kanak-kanak. Saya mahu berbincang dengan pakar pediatrik dan ahli panel Dr. Budak.com, Dr. Zakrul Razmal Muhammad Pozil. Dr. Zakrul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Luqman. Doktor, pertama sekali saya ingin kongsikan apa yang disebut oleh Ketua Pengarah Kesihatan 3 hari lepas. Ini antara petikan yang dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Hisham. Beliau mengatakan bahawa kes kanak-kanak yang memerlukan rawatan ICU juga menunjukkan peningkatan yang ketara. Baru-baru ini pada tahun 2020, jumlah kes keseluruhan pediatrik yang menerima rawatan di ICU adalah 8 kes, di mana 6 daripadanya adalah berumur bawah 5 tahun. Golongan kanak-kanak katanya selepas itu semakin cenderung untuk dijangkiti oleh COVID-19 dengan varian-varian baru yang wujud ini berbanding dengan varian-varian awal yang kita saksikan sejak mungkin setahun lebih yang lepas. Kita lihat sekarang ini beberapa negara di serata dunia sudah pun mula meluluskan penggunaan vaksin dan pemberian vaksin bagi golongan kanak-kanak maupun golongan yang lebih muda. Seawal 12 tahun, Amerika Syarikat, Singapura, Kanada dan China seawal 3 tahun. Adakah sudah tiba masanya untuk kita melihat kepada option untuk memberi vaksin kepada kanak-kanak, melihat kepada bagaimana mereka lebih berisiko sekarang ni dengan varian baru? Ini kita akui bahawa bila kita melibatkan kanak-kanak melibatkan COVID ini, dalam masa setahun, 2 tahun kita berlalu dengan COVID, kanak-kanak pada varian yang asal, dia hanya melibatkan jangkitan yang tinggi, tapi komplikasi yang rendah dan simptom yang rendah. Tapi dengan kehadiran varian baru, varian India, Afrika, UK varian menunjukkan transmissibility yang sangat tinggi pada kalangan kanak-kanak. Brazil yang menyebabkan kematian yang sangat tinggi di Brazil sebagai contoh. Jadi nak atau tidak, kita mesti mendahulukan juga kanak-kanak kerana kanak-kanak lagi berkumpul lebih daripada orang dewasa. Dia berada di sekolah, di tadika, di permainan. Jadi dalam series kita lihat peningkatan kes jangkitan COVID, to date kita almost 100,000 dah pun di Malaysia. Walaupun kematian rendah, tapi dia apabila kanak-kanak dijangkiti dengan kadar yang tinggi, automatically ibu-ibu di rumah atau atuk-atuk di rumah pun terdedah untuk dijangkiti oleh anak-anak tersebut. Jadi kerana itu vaksin memang kanak-kanak harus terima. Walaupun kita kata ada pendapat yang mengatakan bahawa vaksin dulu kepada orang tua, baru kanak-kanak. Kerana orang tua banyak komplikasi berbanding dengan kanak-kanak. Tetapi kalau kawanan kanak-kanak kita tak vaksin, sekolah tak boleh dibuka. Jadi terbantuk juga perkembangan nanti, perkembangan kanak-kanak ni. Jadi vaksin memang Pfizer telah melancarkan studies 6 bulan ke atas, Moderna 6 bulan ke atas, dan macam Luqman cakap di China umur 3 tahun. Jadi nak tak nak memang dia progresif memang untuk kanak-kanak lebih awal diberikan vaksin coronavirus. Kajian dan studies dan clinical trial tu kita akan sentuh sebentar saja lagi, doktor. Tapi saya tertarik apa yang doktor cakap awal tadi, arguments itu. Ada yang mengatakan bahawa lebih baik kita vaksinasi golongan dewasa terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan golongan dewasa perlu diutamakan, golongan yang berisiko tinggi juga kerana mereka lebih mobile. Mereka lebih banyak bergerak, mereka pergi kerja, mereka balik rumah, pergi beli barang dan sebagainya. Dan melihat kepada dos bekalan vaksin yang terhad yang kita ada setakat ini, golongan dewasa perlu diutamakan kerana mereka akan mewujudkan imuniti di sekeliling kanak-kanak. Kerana kalau kita vaksinasi ibu bapa dahulu ataupun guru-guru di sekolah ataupun cikgu-cikgu di tadika dengan bekalan yang sikit kita ada ni, kita boleh melindungi kanak-kanak secara tidak langsung. Jadi kita perlu utamakan orang dewasa dahulu. Apa pendapat doktor? Secara realitinya memang sepatutnya begitu. Kalau kita vaksinkan orang dewasa yang berisiko dan orang yang frontliner sebagai contoh, itu memang yang sepatutnya dilakukan. Tapi bila masa berlanjutan lebih panjang dan apabila kita delay dalam pemberian vaksin, nak atau tidak kanak-kanak ni pasti terjejas. Macam contoh, kita dah vaksin dah ada di Malaysia dah berapa lama. Jadi kita hanya lebih kurang 10% saja yang dalam divaksinkan dalam 32 juta, dalam 1 juta yang full vaccinated atau 30 juta termasuk dos pertama. Ini tak masuk kanak-kanak. Jadi bila kita tengok delay dekat sini, sekiranya kita nak completekan semua sekali diberi dalam masa yang terdekat, automatik kanak-kanak akan terpinggir. Kalau kita nak completekan mungkin 2-3 bulan, 4 bulan, jadi persekolahan pun akan terganggu. Secara keseluruhan sebenarnya bagi pandangan saya, masa sekarang ni adalah first come first serve basis. Masa kanak-kanak perlu melakukan proses mereka, proses pembelajaran. Sekolah perlu dibuka.
Kalau kita berterusan menurunkan orang dewasa, orang tua atau berisiko tinggi dan tak kala pada masa yang sama banyak juga yang tak turn up di pusat vaksin. Jadi pandangan saya kita dahulukan mana yang perlu dan kanak-kanak also menjadi priority dah sekarang ni. Kita tak nak juga kerana kalau mak bapak yang terkena vaksin dan tak ambil vaksin lepas tu mereka dijangkiti dan meninggal, anak-anak pun ada masalah. Jadi kita nak semua sekali secara holistic approach, kanak-kanak pun harus dimasukkan dalam package vaccination yang sekarang sepatutnya. Jadi memandangkan kita melihat kepada bekalan dos yang masih lagi terhad, senarai menunggu yang masih lagi panjang. Tapi pada masa yang sama, kanak-kanak juga sekarang lebih penting untuk mereka divaksin berbanding dengan dahulu. Adakah ia cadangan yang wajar jika kita mahu memberi dos pertama kepada kebanyakan orang dewasa, tapi kita tangguhkan dos kedua, sementara itu kita berikan dos pertama kepada kanak-kanak? Kita akan free up sedikit kerana sekurang-kurangnya lebih ramai orang termasuk kanak-kanak akan ada perlindungan separa walaupun bukan perlindungan 100%. Kebanyakan negara dah mendatangkan mengadaptkan approach bahawa at least first dose diterima dan dijarakkan. Tak semestinya 21 hari macam Pfizer ataupun vaksin yang lain. Jadi kalau macam AstraZeneca dalam masa 2 bulan pun cukup menunjukkan protection macam Britain 50% dah divaksinkan dengan AstraZeneca sebagai contoh, lebih daripada 50%. Jadi sebenarnya mungkin pada awal kerajaan membeli vaksin adalah berdasarkan hanya orang-orang dewasa. Kerana studies yang CDC memberikan approval untuk 12 tahun ke atas baru saja. So sebenarnya apa yang kita harapkan bahawa pihak kerajaan lebih proaktif terus order untuk vaksin untuk kanak-kanak. Kalau kanak-kanak vaksin lebih mudah kita bagi pasal dia boleh datang ke sekolah, pihak KK boleh bantu, pihak GP boleh bantu untuk beri. Dari segi logistik sahaja yang menjadi isunya sekarang. Jadi kalau kita katakan okey kita planning untuk bagi jumlah yang besar, then maybe kerajaan boleh start untuk ordering untuk next month lebih banyak untuk covering kanak-kanak. Ini lebih saya rasa lebih kehadapan dari tindakan supaya kanak-kanak lebih protection. Okey, saya ingin bercakap berkenaan dengan mekanisme bagaimana ia akan dilaksanakan jika kita buat keputusan untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak. Sebelum ini kita lihat vaksin-vaksin yang dibangunkan di luar negara, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna dan sebagainya. Khasnya yang 3 yang pertama itu, ia melalui clinical trial di peringkat global, kemudian dibeli oleh Malaysia dan diluluskan oleh NPRA. Bagaimana jika kita, kerana sekarang ni clinical trial dilakukan terhadap golongan kanak-kanak di peringkat global, jika kita mahu memberikan vaksin kepada anak-anak kita, apa proses yang perlu kita lalui? Adakah akan ada clinical trial juga untuk golongan ini di Malaysia atau adakah kita hanya tunggu keputusan clinical trial dan kita hanya menunggu kelulusan NPRA di Malaysia? Kerana clinical trial banyak yang sudah selesai ataupun hampir selesai dan banyak negara yang sudah pun meluluskan penggunaan vaksin. Mereka akan mengatakan bahawa ia sah, selamat untuk kanak-kanak. Jadi mengapa masih kita belum ada di sini? Selalunya bila kita macam Moderna dah almost complete dia punya trial, Pfizer dah complete seawal umur 3 bulan ke atas sebagai contoh dengan huge amount of dia punya candidate. Jadi selalunya di Malaysia kalau once dah publish in terms of vaksin, kita akan terima untuk di-applykan di sini. Cuma NPRA punya proses dan di sini mungkin pihak authority akan melakukan observational study sahaja. Dia tak adalah clinical trial because dia publish data dengan huge numbers yang ramai di luar sana. Jadi dari segi surveillance data, keselamatan untuk jangka masa pendek itu telah proven dan selamat dan efficacy trial pun telah terbukti. Jadi sekarang ni hanya untuk keselamatan untuk jangka masa panjang. Itu adalah pihak authority di sini dan pihak regulatory di sini untuk make sure bahawa proses pemberian dan proses pemerhatian kanak-kanak generasi kita akan datang untuk vaksin itu dilakukan. Sama juga macam kita buat vaksinasi di klinik kesihatan yang mana kita monitor sampai umur anak ni sampai darjah 1 sebagai contoh. So proses yang dilakukan boleh dilakukan dengan mudah pasal sistem kesihatan Malaysia adalah satu sistem kesihatan yang komplit, especially melibatkan kanak-kanak yang mana kita monitor anak-anak Malaysia ni seawal lahir sampai umur darjah 1 paling-paling pun. Jadi isu keselamatan dekat sini takkan timbul selagi ibu bapa mematuhi follow up ataupun cara follow up dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jadi doktor, apa sebabnya sekarang kita masih lagi belum memberi vaksin kepada kanak-kanak? Adakah ia hanyalah kerana hakikat mudah bahawa dos tidak cukup, bekalan masih lagi tidak cukup, atau mungkin adakah was-was dalam kalangan pentadbiran maupun ibu bapa untuk memberikan vaksin kepada anak-anak mereka?
Saya tak rasa pentadbiran mengenai masalah dekat sini. Pada pandangan saya kemungkinan besar adalah because studies baru dipublishkan. Jadi semua negara dah baru decide untuk bagi pada kanak-kanak. Jadi Malaysia pun mesti nak kena submit order. Jadi dos yang sampai macam contoh 3 juta Sinovac atau 1 juta Pfizer adalah untuk golongan yang telah mendaftar sekarang ni. Jadi kanak-kanak mungkin not in the list untuk this coming month. Saya rasa paling awal pun mungkin sebulan 2 lagi sebelum kanak-kanak Malaysia boleh menerima vaksin. Urusan kat ibu ayah dan ibu bapa ni selalunya ada isu yang berbeza. Tapi selagi mereka diberikan pemahaman dan media terus memberikan pemahaman untuk mereka memberikan vaksin pada kanak-kanak, hakikatnya anak-anak ni perlu diberikan vaksin bukan untuk mereka kena COVID, untuk memprotek mereka daripada menyebarkan COVID dan supaya mereka boleh bersekolah dengan seperti biasa seawal mungkin. Itu sebenarnya. Ya, bercakap berkenaan itu, sekolah dijadualkan sekurang-kurangnya buat masa sekarang, sekolah dijadualkan dibuka pada pertengahan Julai nanti. Pada pendapat doktor, daripada aspek kesihatan semata-mata, adakah sekolah wajar dibuka sekiranya murid-murid dan anak-anak kita masih lagi belum divaksin? Adakah kita perlu tunggu sehingga vaksin, secara idealnya kita perlu tunggu vaksinasi komplit, lengkap untuk mereka, kemudian baru boleh kita buka sekolah? Secara idealnya sekolah tidak patut dibuka kerana varian baru dah sampai di Malaysia. Kita hanya boleh buka sekolah hanya jika kanak-kanak diberikan vaksin. Tapi dunia bukan ideal. Kita mungkin besar kemungkinan kita tidak sempat untuk memvaksin semua kanak-kanak. Jadi apa penyelesaian yang terbaik yang boleh kita ambil tanpa kita tutup sekolah terlampau lama, tapi tidak menjejaskan, merisikokan kesihatan anak-anak kita pada masa yang sama? Kalau kita nak ingin buka sekolah, kita perlu menjarakkan pelajar dengan 25 orang satu kelas dan mengurangkan subjek supaya mereka less spending time dekat sekolah dan berjadual dengan lebih ringan. Itu sebenarnya untuk kanak-kanak sekarang. Supaya mereka spend very minimum at school dan juga pada masa yang sama, penjarakan sosial boleh dijaga dengan kadar dalam kelas yang rendah dan cikgu juga menghadapi masa di sekolah yang lebih rendah. Kelompok ni yang perlu dijaga kerana sekarang satu kelas 41 orang dengan 8 to 7:30 sampai pukul 1.30, ini akan menyebabkan kadar jangkitan akan meletus sekali lagi sekiranya sekolah dibuka pada bulan Julai, tak kala kanak-kanak belum divaksin, guru-guru belum habis divaksin, ibu ayah belum habis divaksin. Baik, terima kasih Dr. Zakrul Razmal Muhammad Fazil, pakar pediatrik dan ahli panel drbudak.com. Kita berhenti sekali lagi. Buletin awal ini kembali selepas ini.